Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita membuka tahun-tahun baru Hijriah kita ini dengan amal-amal saleh, iaitu salah satunya melalui majlis-majlis ilmu. Jadi sama-samalah kita berazam untuk terus konsisten mempelajari dan terus mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala agar segala ilmu yang kita perolehi ini akan menumbuhkan iman kita kepadanya dan menumbuhkan amal-amal saleh selepasnya insya-Allah. Amin. Baik, kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Hud, surah yang ke-11, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-49. Kita dah berbincang dah salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita melalui surah Hud ini adalah berkaitan tentang teladan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni dikenali sebagai Abu Bashar Al-Thani, iaitu bapa kepada manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Sebab setelah Nabi Nuh alaihi salam, maka manusia-manusia ni semuanya adalah lahir daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, semua generasi manusia ni datangnya daripada Nuh alaihi salam. Sekalipun ada 80 orang sahabat daripada pengikut Nabi Nuh AS, semuanya terhenti sampai situ saja. Generasi-generasi manusia selepas itu adalah daripada keluarga Nabi Nuh AS. Nanti kita akan bincanglah lebih lanjut. Okey. Sampai ayat 48 di surah Hud, kita dah berbincang, iaitu berkaitan tentang Nabi Nuh AS ni telah diselamatkan oleh Allah sehinggalah dia turun daripada kapalnya. Dan setelah dia turun daripada kapalnya, Allah Ta'ala menyebutkan perkataan bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Okey, yang ni kita tengok sikit ayat yang ke-48 tu. Kita dah bincang dah, iaitu Allah menjamin ada dua perkara kepada Nabi Nuh, iaitu adanya salam, adanya kesejahteraan daripada Allah kepada mereka, dan yang kedua adanya barakah, barakah ke atas mereka. Di sini menunjukkan kepada kita setiap perbuatan yang kita lakukan, maka dahulukanlah dengan perkataan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perbuatan kita, sama ada perbuatan yang sedang kita lakukan dan selepasnya, alhasil daripada perbuatan tersebut akan dijaminlah oleh Allah dengan salam, kesejahteraan daripada Allah dan adanya barakah. Kita dah bincang dah apa maksud salam dan apa maksud barakah. Tapi kalau kita tengok seperti mana disebutkan oleh Buya Hamkah yang kita dah bincang minggu lalu, perkataan barakah tu bukan sekadar kepada kaum Nabi Nuh yang turun daripada bahtera, tapi dinikmati oleh umat-umat selepas tu. Iaitu ada dua perkara, kata Buya Hamkah. Berkat yang pertama itu adalah berkat tumbuhnya macam-macam perkara yang di atas muka bumi ini memberi kelangsungan kehidupan kepada manusia. Tumbuhnya pohon-pohon, tumbuhnya buah-buahan, dan segalalah termasuklah apa-apa yang ada di dalam perut bumi ini. Semuanya memberi kehidupan kepada manusia.
Dan yang kedua barakah di situ adalah manusia diberikan ilmu oleh Allah untuk mengurus semua nikmat-nikmat tersebut. Ini namanya barakah. Okey? Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh, kepada pengikut Nabi Nuh dan juga umat-umat selepas Nabi Nuh yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kita tengok ayat 49. Kita bincanglah ayat yang baru pada ayat yang 49. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah daripada anba, iaitu berita-berita utama. Sebab itu ada beza di antara perkataan al-khabar dan ada beza perkataan an-naba. Kalau sebut al-khabar, dia adalah satu berita sahaja. Berita. Tapi kalau disebut sebagai an-naba, dia adalah berita yang paling-paling penting. Sebab itu para nabi dikenali sebagai an-nabi yang membawa berita penting. Yang membawa berita penting. Jadi amba'il ghaib dekat sini adalah berita-berita penting. Berkaitan tentang perkara-perkara ghaib. Okey. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Ini ayat ni merujuk terus kepada baginda Nabi SAW. Kisah apa yang ghaib ni? Iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tahu cerita Nabi Nuh ni? Tak ada orang tahu. Tetapi melalui surah Hud yang diturunkan kepada Nabi ni, jangan kata cerita ghaib, bahkan dialog tu pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ucapan Nabi Nuh kepada anak dia, ucapan isi hati Nabi Nuh yang meminta merayu kepada Allah, kemudian doa Nabi Nuh yang bertanya kepada Allah setelah selamat daripada banjir, kenapa anak saya tak diselamatkan? Benda tu benda yang luar daripada pengetahuan manusia, tapi Allah rakamkan dalam bentuk kita kata rakamkan dalam bentuk dialog tu, isi hati tu, menunjukkan ia perkara ghaib yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi SAW. Tapi yang lebih menariknya, perkataan nuhiha tu, yang kami wahyukan cerita-cerita ghaib ni kepada baginda Nabi SAW, kata Ibnu Kathir, perkataan wahyukan di sini adalah iaitu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW. Maksudnya dia bukan sekadar bagi tahu ini wahyu. Tapi sebenarnya cerita ni, wahyu ni adalah sebagai satu pengajaran. Sebagai satu teladan. Dan juga sebagai satu sempadan. Bukan sahaja pada Nabi, tetapi kepada sesiapa sahaja yang ingin belajar sesuatu daripada Nabi Nuh AS. Banyaklah pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala telah letakkan di dalam kisah Nabi Nuh AS. Dan ayat ini ataupun cerita Nuh ini, inilah yang disebutkan oleh Allah pada awal surah Hud, kitabun uhkimat ayat, yang Allah Ta'ala sebutkan. Kata Allah Ta'ala, kitabun uhkimat ayatuh. Inilah Al-Quran yang telah tersusun rapi ayat-ayatnya, thumma fussilat, dan kemudian dia detail. Dia teliti penyampaian-penyampaian, termasuklah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Kata Allah Ta'ala, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maksudnya tidak ada orang pun tahu cerita detail tentang Nabi Nuh AS. Ucapan-ucapannya, kisah-kisahnya itu. Melainkan Allah Ta'ala sampaikan secara khusus kepada baginda Nabi SAW. Fasbir, maka sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Dan sesungguhnya inilah kesudahan hasil bagi orang-orang yang bertakwa. Menarik pada ayat ni, sebab Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Nuh ini adalah akibat ataupun inilah hasil daripada kesan orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan al-muttaqin dekat situ? Sebab pada kisah Nabi Nuh ni, dia memberi satu pengajaran kepada orang yang nak berusaha menjadi orang bertakwa. Maksudnya, kalau kita mencontohi apa yang berlaku pada Nabi Nuh ni, dia mendidik kita untuk melalui jalan mencapai takwa kepada Allah. Apa dia? Pertama, iaitu penyerahan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala.
Nabi Nuh ni memang dia serah bulat hatinya pada Allah Ta'ala. Tidak ada sebab yang lain. Ni kita dah bincang pada surah Nuh dahulu. Yang mana Nabi Nuh bermunajat pada Allah, dia luahkan isi hatinya pada Allah, kita boleh nampak. Di situ penyerahan Nabi Nuh ni kepada Allah sepenuhnya. Bukan separuh-separuh, bukan sebahagian-sebahagian. Sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sekalipun yang terkorban itu adalah isteri dan anaknya. Diserah kepada Allah Ta'ala. Kedua, iaitu ada pengajaran dalam kisah Nabi Nuh, iaitu sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Walaupun dakwahnya bertahun-tahun. Tapi dia tak pernah putus asa dengan dakwah dia. Dakwahnya 950 tahun, yang beriman 80 orang lebih. Secara puratanya, dalam tempoh 11 tahun berdakwah, hanya seorang saja beriman. Tapi tetap dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ayat tadi tu fasbir kan. Innal akibata lil muttaqin. Sabar kat situ. Adanya bersangka baik. Ketiga, iaitu dalam kisah Nabi Nuh ni, ada istilah, ada pengajaran iaitu sentiasa sabar dan teguh di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalipun diejek, digelakkan. Nuh, kamu dah pencen dakwah ke? Sekarang dah buat kapal pula. Macam itulah istilahnya kan. Diejek-ejek, diperli-perli. Tetapi Nabi Nuh AS tetap sabar dengan ejekan-ejekan tersebut. Dan sabar di atas jalan dakwahnya. Dan ini adalah sifat kepada orang yang bertakwa. Okey, ini adalah pengajaran lah, sebagai pengajaran. Tapi kalau kita kaji lagi, sudah tentu ada banyak lagi pengajaran-pengajaran daripada kisah Nabi Nuh AS. Okey, baik. Sekarang kita masuk kisah yang baru pada ayat yang ke-50. Okay, pada ayat yang ke-50, ada kisah baru yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan, iaitu kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Okay, Nabi Hud alaihi salam. Kenapa setelah Allah ceritakan tentang Nabi Nuh, lalu Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Hud? Setelah Nabi Nuh, Allah ceritakan tentang Nabi Hud. Sebab Nabi Hud adalah Nabi yang berketurunan dengan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dia keturunan Nabi Nuh. Dan dia adalah generasi ke-8, tak silap saya lah. Kalau ikutkan, generasi ke-8 ataupun generasi ke-7 setelah Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, kita boleh bayangkan Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada 10 generasi. Kemudian daripada Nabi Nuh nak ke Nabi Hud ni, dia ada 7 ke 8 generasi. Jadi, tempoh setelah Nabi Nuh ni turun daripada bahtera dia, kita boleh nampak mungkin dan secara pastinya lah, iaitu mestilah mereka ni adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab mereka ni nampak pernah berlakunya azab dah ditimpakan kepada kaum dia. Dah pernah berlaku azab yang ditimpakan kepada kaum dia. Sudah tentulah keimanan mereka kepada Allah ni betul-betul kukuh. Kita dah tengok dah, ni betul-betul Rasul kita ni, dia dah selamatkan kita dah. Jadi daripada satu generasi ke satu generasi, daripada Nuh ke bawah ni, mungkin masih lagi beriman. Namun pada zaman Nabi Hud, generasi ke-7 ataupun ke-8 ni, yang Nabi Hud ini adalah daripada kaum Ad, mereka kembali semula melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi, sebab itu para ulama kata apa? Kaum Ad ini yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, kerana ia adalah kaum yang pertama yang kembali mensyirikkan Allah setelah zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, dia adalah kaum yang menyembah, yang mensyirikkan Allah pertama di dunia. Maksudnya tak ada umat manusia sebelum tu mensyirikkan Allah. Nabi Nuh pemula dia. Manakala kaum Ad ini pula, dia adalah generasi pertama setelah Nabi Nuh. Sebab bila Nabi Nuh datangnya banjir, dah dibersihkan, clear dah. Tiba datang lagi sekali kesyirikan, dia bermula daripada kaum Nabi Hud AS. Daripada kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ni dia duduk dekat mana? Kaum Ad ini dia duduk dekat satu daerah namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini adalah daerah di antara Yaman menuju ke Oman. Di antara itulah. Ada satu daerah tu namanya Ahqaf. Dia ada spesifik lah, saya tak pasti kawasannya. Tapi dia adalah kawasan padang pasir. Dan mereka ni Allah Ta'ala sebut Irama Dhatil Imad. Mereka ni kaum Iram. Iram tu nama keluarga dia. Yang dikenali dengan bangsa Iram ni, dia telah mendirikan rumah-rumah tinggi. Iaitu setelah kaum Nabi Nuh ni,
Allah Ta'ala binasakan semua. Yang tinggal-tinggal tu adalah, kita tak tahulah kehidupannya macam mana, tapi Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, Ad ini bangsa yang pertama yang membina bangunan selepas tu. Boleh jadilah mereka selepas tu duduk di kawasan-kawasan yang sekadarnya. Tapi Allah Ta'ala sebut, Ad ini adalah kaum pertama yang mula hidup di dalam bangunan-bangunan ataupun tiang-tiang yang mereka tinggikan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kata Allah. Yang mana tidak ada yang diciptakan seperti mereka di negeri itu sebelum tu. Maksudnya tak ada orang buat macam tu, melainkan mereka lah. Mereka adalah pemula yang membina bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal setelah kehancuran umat manusia pada zaman Nabi Nuh AS. Okey. Baik, kita bincang satu-satu, kita tengok dulu nanti apa yang ada pada kaum Ad ini dan apa yang ada pada mukjizat Nabi Hud AS. Satu benda yang kita tanya pada diri kita lah. Apa mukjizat Nabi Hud? Nabi Hud apa mukjizat dia? Nabi Hud apa mukjizat Nabi Hud? Nabi Daud. Nabi Hud apa mukjizat dia? Apa mukjizat Nabi Hud? Nabi Musa disebut ada 9 mukjizat Nabi Musa. Allah Ta'ala tis'ah ayatih. Allah tak sebut ada 9. Okey, nanti kita tengok Nabi Hud ni macam tak nampak dia punya mukjizat, tapi sebenarnya ada. Okey, kita tengok Wa ila adin, dan kepada kaum Ad, akhahum Huda, kami utuskan saudara mereka yang bernama Hud. Allah Ta'ala sebut akhahum. Nabi Hud ni Allah Ta'ala utuskan Rasul dalam kalangan mereka ni adalah Nabi dan Rasul yang mereka kenali, yang mereka ketahui. Jangan kata manusia, mereka kenal dan mereka tahu. Ayat ni juga adalah sebagai satu semangat pada Nabi SAW. Sebab Nabi waktu dakwah di kalangan Quraisy, orang Quraisy perli Nabi. Kenapa Rasul ni daripada kalangan manusia? Kenapa bukan daripada kalangan malaikat? Yang itu antara yang kita kata apa, yang digembar-gemburkan oleh orang-orang Quraisy ni, menyebabkan sebahagian orang Mekah memang tak beriman kepada Nabi SAW. Sebab timbul keraguan mereka. Betul juga. Sepatutnya kalau benar dia ni Rasul, biarlah bukan daripada kalangan manusia. Tapi Allah Ta'ala punya perancangan, kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul daripada kalangan manusia? Tujuan dia mudah. Sebab untuk mudah ditiru dan mudah diikuti. Kalau daripada kalangan malaikat yang tak makan, tak minum, tak itu dan tak ini seperti manusia, maka sudah tentulah paling sukar untuk diikuti oleh umat manusia. Kan? Jadi Allah Ta'ala letakkan. Tapi dekat sini Allah Ta'ala kata, jangan kata dia manusia, bahkan dia ni pula adalah saudara mereka. Saudara dekat sini adalah saudara senasab. Mungkin serumpun lah. Satu bangsa dengan mereka. Mereka kenal dan mereka tahu Hud ini adalah daripada keluarga mereka sendiri. Maksudnya terkenal sifat Nabi Hud ni. Kalangan dia mesti tahu sebab seorang Rasul dan Nabi ni mestilah orang yang berakhlak, yang memiliki pakej yang paling sempurna. Okay? Jadi mereka yang hidup dengan Hud ni mesti kenal. Hud ni orang yang mungkin tak kaki temberang, orang yang memang jujur, orang yang sangat dihormati, disayangi, disukai dan sebagainya lah. Itu antara sebab Allah Ta'ala sebut Hud ni adalah daripada keluarga Ad sendiri, saudara mereka sendiri. Lalu kata Allah, qala, maka Nabi Hud alaihi salam pun berdakwah. Okay, Nabi Hud dakwah apa? Ya qaumi ibudullah. Pertama Nabi Hud sebut dengan perkataan ya qaumi. Yang ini kita dah bincang selalu dah. Setiap para rasul ni bila dia dakwah, dia akan sebut perkataan ya qaumi, wahai kaumku. Itu menunjukkan setiap para rasul ni dia berdakwah dengan kasih sayang. Dia tak bezakan pun antara dia yang beriman dengan mad'u dia, audiens dia yang tak beriman. Dia tetap memanggil dan meletakkan diri mereka sama, iaitu wahai kaumku. Kau dengan aku sama je. Kita nak ajak ke arah kebaikan. Kita nak ajak kepada dakwah. Baginda Nabi SAW sendiri tak pernah hina umat dia, tak pernah cakap dan sebagainya. Sebab itu bila baginda Nabi SAW masuk Mekah semula selepas hijrah, dalam peristiwa Fatu Mekah, satu kota Mekah beriman kepada Nabi SAW. Kenapa beriman? Sebab akhlak Nabi. Sebab akhlak Nabi. Bila Nabi cakap lepas tu mereka boleh terima.
Sebab akhlak Nabi, tidak ada yang berdendam dengan ucapan-ucapan yang pernah baginda Nabi sebut sebelum tu. Kadang kalangan kita, dia kata apa? Saya bukan tolak kebenaran, saya tolak dia ni je. Sebab saya tak suka dia, contohlah. Ada kalangan kita macam tu kan. Jadi, pendekatan kita ni, kita bukan hanya menyampaikan dakwah Rasul, tapi kita juga mesti bersifat dengan bersifatnya Rasul. Mestilah seorang pendakwah itu, sesiapa sahajalah yang berdakwah ni, asal namanya Muslim, mestilah mengikut pendekatan para Rasul. Bahasanya, kelunakannya dan sebagainya, mestilah seperti para Rasul. Tapi kalau, yang ni saya ceritalah, kadang-kadang kita pergi Mekah ni, adalah mutawif ni, dia ni pembimbing di sana. Ni marahlah mutawif lepas ni dengan saya. Tapi bila sampai di sana, kadang-kadang dia yang lebih daripada kuahnya. Marahnya. Oh, kita dengan Arab ni marah-marah aja. Macam itu pula Kita dengan Arab ni marah-marah aja. Arab ni kena marah, dia tak boleh cakap elok. Macam itu ke? Sepatutnya. Kita tunjuklah kelunakan pada akhlak kita tu. Kan? Cakaplah elok. Apatah lagi, ada juga yang mutawif-mutawif ni saya pernah dengar. Terima kasih. Ada juga yang mutawif-mutawif ni saya pernah dengar yang kadang-kadang terlepas cakap dengan maki hamunnya dan kadang-kadang mencarut pun ada juga. Okey. Jadi bila orang mendengar tu, satu benda yang sepatutnya kita rasa malulah. Okey. Sebab kita menyampaikan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikutilah seperti mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sekadar menyampaikan mesej, tapi kita kena jadi kepada mesej tersebut. Okey. Baik, jadi Nabi Nuh tunjukkan kepada kita pendekatan setiap para rasul ni adalah dengan lunak, dengan akhlak yang mulia. Sebab itu dipanggil ya qaumi, wahai kaumku. Tapi saya nak tanya, kenapa pada surah Al-Kafirun Allah Ta'ala kata pada Nabi, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Boleh ke kita jumpa kawan kita? Wahai orang kafir. Ni agama kau, agama aku tak sama. Boleh ke kata macam tu? Kenapa pada surah Al-Kafirun tu Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Tapi dalam ayat yang lain, semuanya dakwah Nabi apa? Ya qaumi. Kalau dalam hadis Nabi, Nabi sebut ya ma'syaral Quraisy. Nabi panggil kaum dia kan. Wahai orang Quraisy. Nabi panggil macam tu. Wahai kaumku. Dengan bahasa yang penghormatan. Tapi dalam surah Al-Kafirun disebut dengan perkataan wahai orang-orang kafir. Kenapa tuan-tuan? Ini kita dah pernah bincang dulu masa tafsir Juzul Amma dahulu. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala sebutkan dengan perkataan wahai orang-orang kafir. Soalnya sekarang boleh ke kita seru orang-orang bukan beriman dengan perkataan kafir? Orang kafir, nak dengar saya cakap ni? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh kan? Apa? Okey. Di sini bezanya adalah dakwah. Dakwah adalah dengan kelembutan. Tapi bila disebut kafir dekat situ, kita kena tengok asbabun nuzul ayat itu adalah kerana kalangan orang Quraisy mula nak baginda Nabi SAW ada persamaan dengan mereka. Dengan tawaran, setahun kami sembah Tuhan kamu, setahun nanti kamu sembah agama kami. Jadi di situ adalah sebagai satu penegasan. Dalam part-part tertentu ni kita kena tegas. Dan sebab itulah ini namanya bil hikmah. Dengan kebijaksanaan ni bukanlah semata-mata semua kena berlembut. Sampai orang pijak pun berlembut. Itu salah lah. Itu salah. Yang dia katanya bil hikmah ini adalah mengikut keadaan. Ada tempat kita perlu tegas dan ada tempat kita perlu lakukan dengan berlemah lembut. Inilah namanya bijaksana. Kita dah menilai dah audiens kita macam mana, suasananya macam mana, maka deliverlah message kita tu mengikut tepat pada tempatnya. Itulah namanya bil hikmah. Okey? Tapi secara dasarnya dakwahnya semuanya adalah dengan akhlak. Okey. Lalu apa Nabi Nuh kata apa? Nabi Hud kata apa? Ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, menyembahlah Allah, perhambakanlah diri pada Allah. Malakum, tidak ada bagi kamu itu min ilahin ghairuh, daripada kalangan Tuhan-Tuhan yang disembah, melainkan hanya Allah sahaja. Ayat ini adalah ayat, kita kata ayat tauhid lah. Benda pertama sekali disampaikan ayat tauhid. Kamu kena memperhambakan diri pada Allah
dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Di situ dalam hal tauhid dia ada ayat perintah dan dia ada ayat larangan. Kalau tuan-tuan perhatikan perkataan ya qaumi ibudullah, wahai kaumku perhambakanlah diri pada Allah. Itu ayat perintah. Kemudian dia pun sebut malakum min ilahin ghairuh. Itu ayat larangan. Jangan sembah selain daripada Allah. Kita tengok dekat sini. Okay, yang ini namanya ayat perintah. Okay, sebab perintahnya adalah memperhambakan pada Allah Ta'ala. Kemudian baru datang ayat larangan, iaitu malakum. Tidak ada tu bagi kamu min ilahin ghair. Iaitu tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ini ayat larangan. Menunjukkan kepada kita, di dalam hal tauhid ni dia ada dua. Dia ada perintah dan dia ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Sebab itu bila kita ucap kalimah syahadah, kita kata apa? La ilaha illallah. Dekat sini ada macam dua ni. Iaitu, di sini kita sebut dengan perkataan an-nafyu, kita nafikan. Kemudian barunya ada isbat. Kita menetapkan. Kita nafikan dulu, tidak ada Tuhan. Baru kita sebut, melainkan Allah. Sebab itu kalau kita bahagikan, dalam sini adalah hal tauhid dan di sini adanya perkara yang berkaitan dengan syirik. Kan? Okay? Syirik ni benda yang kena cerita. Nah, benda khurafat, benda syirik, benda-benda yang ni kita kena cerita. Yang isunya sekarang ni, orang duk cerita, ni hal tauhid ni betul cerita. Tapi bab syirik tak nak cerita. Benda ni tangkan ni khurafat ni. Kita jadi sensitif. Kan? Kadang-kadang apa-apa saja yang kita buat dalam hal tauhid ni macam tu juga. Bila ada tauhid, mesti kena tekankan juga hal syirik. Benda ni dilarang. Benda ni khurafat. Kena tinggalkan. Sekian. Tapi perasan tak dalam masyarakat kita, tauhid ia juga, syirik pun ia juga. Dia jalan seiring. Sedangkan dalam hal tauhid, dia dua ni. Dia seiring. Kalau tuan-tuan perasan, mesti seiring. Sebab itu bila kita syahadah, kita tak diajar dengan perkataan Allahu huwa ilahi. Boleh kan kita kata syahadat tu? Allah Tuhan saya. Allah Tuhan saya. Mudah je. Tapi tak. Kita akan syahadat dengan perkataan nafyu dulu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Okay? Itu nak menunjukkan kepada kita dalam hal tauhid ni dia ada dua. Ada perintah dan dia mesti ada larangan. Okay? Jadi bila cerita hal tauhid ni mesti juga ada cerita hal-hal kesyirikan. Saya tak ingat hadis riwayat mana, tapi waktu Nabi SAW sakit, sebelum baginda wafat, ada dua isteri Nabi ataupun anak Nabi SAW dia berbual. Dia cerita tentang iaitu ukiran yang pernah mereka nampak di Habsyah. Habsyah ni kan agama Nasrani kan. Jadi waktu mereka pernah hijrah ke Habsyah, mereka tengok ada patung-patung yang telah dibina dekat Habsyah. Okay, dan mereka mengatakan patung-patung tu cantik. Nabi SAW ni tengah sakit kat tepi ni. Isteri Nabi atau keluarga Nabi ni dia cerita, saya nampak ni cantik-cantik ukiran. Nabi SAW ketika itu tegur mereka. Terus tegur. Nak ceritanya hal ni adalah hal yang paling penting. Ukiran-ukiran ni cantik lah. Nabi tegur. Jangan syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan waktu tu Nabi sakit. Nak katanya dalam hal kesyirikan ni, al-khurafat ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Seperti mana pentingnya kita berbicara tentang keimanan pada Allah, begitulah pentingnya untuk kita tahu jangan melakukan kesyirikan. Jangan kita melakukan kesyirikan. Benda ni perlu dibanteras. Baru ni kan ada orang upkan satu lagi cerita dalam negara kita. Dia mula mengatakan Allah dan Muhammad itu satu. Sama. Ada tengah-tengah isu ni. Benda ni dah lama dah. Tapi dia baru tengah orang-orang start balik cerita pasal perkara ni. Saya pun tak ikuti lagi lah. Tapi baru tengok baru ni. Kawan-kawan duk share cerita tentang Allah dan Muhammad ni adalah satu. Kita bukan sekadar dakwah cerita tentang berimanlah pada Allah, dakwah pada Allah Ta'ala.
tapi juga kena dakwah juga berkaitan tentang hal-hal kesyirikan, benda-benda yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey, pertama iaitu bercerita tentang tauhid. Dakwah Nabi Hud ni dakwahnya adalah tauhid. Lalu kata Nabi Hud, in antum illa muftarun. Sesungguhnya kamu itu tidak lain adalah mengada-adakan sahaja. Maksudnya mereka-reka lah. Hal yang berkaitan tentang ketuhanan ni, manusianya semuanya adalah mereka-reka. Ini Allah Ta'ala sendiri beritahu pada kita. Bila ada orang cerita tentang hal ketuhanan selain daripada Allah, semuanya itu adalah rekaan. Semuanya adalah rekaan. Benda ni tak wujud pun, tapi direka-reka. Yang ini ada kuasa lah, kawasan ni adalah tempat mustajab lah, orang dahulu, macam-macam. Ini semuanya adalah perkara yang direka-reka. Melainkan adalah memperhamba diri pada Allah. Ini jelas. Yang ini adalah perkara yang nyata. Sebab nak cerita apa? Dalam hal tauhid ni, dia tidak ada grey area. Dia hanya ada hitam, putih saja. Itu hal tauhid. Sebab itu ditekankan benda ni memang jelas. Dia mesti hitam, putih. Dia tak ada grey area. Syirik ni kita menyekutukan Allah lah. Okay, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Kita sembah sesuatu selain daripada Allah. Khurafat ni pula, iaitu kita mempercayai ada unsur-unsur macam tangkal, kan? Ada unsur-unsur kepercayaan buat macam ni, macam ni. Dia ada istilah dia, saya tak ingat apa istilah dia. Dulu kita pernah bincang surah apa kepercayaan yang membawa macam jadi keyakinan lah. Khurafat ni. Okay? Ada satu istilah tu saya tak ingat. Dia membawa kepada syirik lah. Dia boleh membawa kepada syirik. Betul-betul yang membawa kepada kesyirikan. Cuma syirik tu jelas. Kita memang jadikan, ni Tuhan kita. Sebab itu, dalam ibadah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ada orang yang mensyirikkan aku dalam keadaan dia sedang beribadah. Sebenarnya, Nabi cerita pasal apa ni? Ini hadis Qudsi ni. Iaitu Nabi sedang bercerita, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang orang yang beribadah tapi syirik pada Allah. Iaitu orang yang riak. Riak kan? Dia beribadah ni, solat, berpuasa. Tapi dia sedang menyekutukan Allah. Maksudnya dia buat sesuatu tu bukan kerana Allah, tapi pada orang lain. Saya buat ni untuk ditontonkan kepada manusia. Maksudnya, awak bukan buat ni untuk saya, tapi untuk orang lain. Dia jelas tak? Sebab kita buat ibadah, matlamat dia apa? Untuk Allah kan? Niatnya untuk Allah. Tapi bila kita beribadah, niatnya untuk orang lain, maka di situ namanya kita menyekutukan Allah. Sebab seolahnya kita menyamakan Allah. Patutnya matlamat kamu buat ibadah ni kerana Allah, sekarang kamu buat ibadah ni kerana orang lain. Kamu dah menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi dia tak katalah syirik ni jatuh terus keluar daripada agama. Tapi dia disebut sebagai syirik kecil. Tapi syirik ni lah yang paling bahaya. Dia membakar amal-amal soleh yang kita lakukan. Okay? Saya lupa ada istilah dia. Kepercayaan macam ni, apa istilah dia? Ingatlah. Kita ada bincang itu. Surah mana? Nanti saya recall. Lupa pula. Okey, jadinya semua dalam hal ketuhanan ni selain daripada Allah, semuanya adalah rekaan. Dan semuanya adalah rekaan. Okey, baik, kita tengok ayat yang ke-51. Setelah Nabi Nuh ni, Nabi Hud AS cerita tentang hal tauhid. Yang kedua pula dia bagi tahu, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra. Aku tak pernah meminta-minta kepada kamu upah. Maksudnya aku sampai seru kebaikan ni, ajak pada kebaikan ni, aku tak pernah minta upah, tak pernah minta jawatan, tak pernah minta penghormatan, tak pernah minta kerusi, penyokong, tak pernah. Aku tak minta apa-apa pun. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Melainkan iaitu hanyalah aku meminta upah ni daripada Allah yang menciptakan aku. Okey, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berfikir? Okey, kenapa Nabi Hud alaihissalam cerita ni? Sebab dia nak datangkan logik kepada pengikut dia ataupun kaum dia, iaitu dia nak bagi tahu selalunya sampailah ke hari ni, kalau orang tu buat kebaikan, dia mesti mengharapkan adanya balasan. Apa istilah kita kita ni buat satu benda, kita mengharapkan balasan. Apa istilah kita?
Kan kita ada belajar, ada self esteem. Apa nama istilah dia? Ada dia punya, saya lupalah. Setiap orang ni dia nak ada orang appreciate apa yang dia buat. Mesti kan? Itu sifat manusia. Tapi Nabi Hud kata, cuba kamu fikir, aku tak pernah minta apa-apa upah, sedangkan aku ajak kamu kepada kebaikan. Aku tak minta pun apa-apa balasan pun, apa-apa ganjaran pun, melainkan semuanya aku minta kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sebab itu kalau kita tengok, orang kalau nak scam, dia kata macam ni, saya nak ajak tuan-tuan jadi kaya sama dengan saya. Itu scam lah tu. Mana ada orang buat kerja, apatah lagi dia nak kaya, dia nak kongsi-kongsi. Kalau boleh biar dia seorang je kaya. Melainkan kita lah jadi sumber kekayaan dia. Barulah dia ajak. Faham saya? Betul kan? Mana-mana pun. Kalau dia boleh kaya seorang-seorang, dia seorang-seorang je. Dia takkan nak kongsi. Apa saya nak kongsi? Kalau dia ada rakan kongsi buat perniagaan pun, dia boleh silent kawan dia. Sebab dia tak nak orang ni untung. Apa-apa kebaikan pun manusia kalau buat, kalau boleh dia seorang. Dia tak nak berkongsi dengan orang lain. Ini sifat manusia. Jadi sebab itu Nabi Hud kata apa? Aku ajak kamu kebaikan. Aku perintah kamu buat kebaikan. Aku ajak kamu buat sesuatu yang baik untuk kamu. Dan aku tak minta apa-apa pun upah. Penghargaan pun tak minta. Apa-apa nak duduk jawatan. Tak pernah minta. Biarlah. Sebab aku hanya mengharapkan kepada Allah. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Cumanya dekat sini, Nabi Hud dia gunakan perkataan illa alal ladzi fatarani. Dia kata, in ajriya, aku hanya mengharapkan balasan upahku itu melainkan alal ladzi fatarani, hanyalah kepada Allah yang menciptakan aku. Perhatikan perkataan fatarani. Fatarani ni dia sama dengan perkataan khalaqa. Kita selalu bincangkan perkataan khalaqa. Khalaqa ni menciptakan. Fatara menciptakan juga. Fatara ni menciptakan. Beza dia apa? Khalaqa ni kita maklumlah. Daripada perkara yang tiada kepada benda yang ada. Itu khalaqa. Tapi kalau fatara, Allahul ladzi fataras samawati wal ard. Selalu disebut kan? Ataupun fatiras samawati wal ard. Allah ni adalah pencipta langit dan bumi. Fatara dekat sini adalah merujukkan penciptaan Allah yang pertama. Dia sama macam perkataan khalaqah, tapi ekstra dia nak bagi tahu dialah penciptaan benda ni yang pertama. Sebelum ni tak ada orang cipta ni. Tak ada orang ciptakan apa-apa ni melainkan dialah Allah yang ciptakan benda ni buat pertama kalinya. Okey. Ini sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin pun Allah Taala sebut Habibun Najjar kan ketika dia dakwah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kemudian apa, attakhidhu min dunihi aliha. Ini kita baca surah Yasin tu. Ada sebut perkataan fatarani. Sebab dia nak bagi tahu, ini Tuhan yang ciptakan kita kali pertama. Tak ada orang yang ada sebelum kita. Tak ada. Kitalah yang pertama. Saya hanya buat kerja ni, saya hanya mengharapkan upah ni daripada Tuhan ni lah. Saya datang daripada dia, saya diciptakan oleh dia. Tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada makhluk. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-52. Pada ayat ke-52, wa ya qaumi. Nabi Hud AS sebut lagi sekali, wa ya qaumi, wahai kaumku. Perhatikan. 3 kali disebut perkataan qaumi. 3 kali. Kerana apa? Sebab kaum Nabi Hud ni yang dikenal sebagai kaum Ad terkenal sebagai bangsa yang kuat. Sangat kuat. Mereka ni Allah Ta'ala berikan iaitu kelebihan dari sudut mereka memiliki kekuatan fizikal dan perwatakan yang paling kuat. Yang tak ada pada orang lain. Khusus untuk mereka lah. Special. Allah Ta'ala cipta pada kaum Ad sahaja. Okay, ini dalam ayat-ayat lain lah. Saya pun tak ingat ayat mana. Tapi ada, kalau tengok dalam surah-surah lain, cerita tentang Nabi Hud ini, mereka mencabar Allah Ta'ala. Adakah yang lagi kuat daripada kami? Ada cabar itu. Adakah yang lagi kuat daripada kami? Sebab itu Allah Ta'ala hantar satu tenteranya yang bernama angin. Sebab dia cabar. Adakah yang lebih kuat daripada kami? Sebab mereka ni terkenal sebagai bangsa yang kuat. Sangat kuat. Okay, ini kaum Nabi Hud AS. Okey. Jadinya, Nabi Hud ni, saya sebutkan tadi, apa bukti mukjizat Nabi Hud?
Mukjizat Nabi Hud ni adalah dia diberikan keberanian dan kekuatan. Sebab Nabi Hud ni dia berdakwah bersendirian. Bayangkan satu kabilah ni ataupun satu bangsa ni kuat, terkenal sebagai kuat. Dan setiap kali dia dakwah, dia cakap memang direct terus kepada kaum dia. Nanti kita akan jumpa ayat lepas ni, perbincangan lepas ni. Dia cabar kaum dia. Kaum dia ugut dia, dia cabar pula. Kalau betul lah Tuhan kamu boleh apa-apakan saya, ayo hantar bala petaka sekarang juga. Ini maksudnya Nabi Hud cabar pada bangsa dia, kaum dia sendiri. Okay, jadi kita boleh bayangkan, kalaulah ada satu kumpulan ni, satu bangsa ni memang terkenal sebagai bangsa yang kuat, kita bersendirian, gerun kita. Tapi nak ceritanya Nabi Hud ni punyalah berani, punyalah kuat, tidak ada bangsa dia yang mengapa-apakan dia. Bahkan dia masih lagi gunakan pendekatan yang paling berhimah, paling berlebah lembut. Dahulukan setiap ucapannya dengan perkataan wa ya qaumi. Pada ayat 52, Nabi Hud AS kata, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu, iaitu Allah. Thumma tubu ilaih, dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini kita dah bincang dah. Pada kisah Nabi Nuh pun mereka bagi tahu, Allah Ta'ala ni perlu diperhambakan diri kepada dia. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala ni dia juga perlu dimohon pengampunan kepadanya. Kita dah telajak kata, telajak perbuatan ni, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ni sama. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, macam itulah yang diajarkan oleh Nabi Hud AS. Dan itulah juga yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Okay, sama je. Ajaran sama, tak berubah pun. Kemudian, kita tengok Nabi Hud kata apa? Beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Maksudnya, mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu. Ada beza istighfar dan ada beza taubat. Okay? Ada beza istighfar, ada beza taubat. Mudahnya kita nak faham, istighfar ni adalah melalui ucapan kita. Kita memang mengharapkan, memohon kepada Allah, diharapkan Allah berikan pengampunan. Kita minta pada Allah Ta'ala berikan pengampunan. Lepas kita minta pengampunan kepada Allah, thumma tubu ilaih, lalu kita bertaubat kepadanya. Yang ini adalah perbuatan kita. Okay, kita tak boleh kata saya minta pengampunan kepada Allah, tapi dari sudut perbuatan saya tak pernah bertaubat pun. Perbuatan macam orang tak bertaubat, tak boleh. Okay, kita dah mohon pengampunan dan kita bertaubat pada Allah. Perkataan taubat dia datang daripada perkataan tubu. Taba dalam bahasa Arab disebut taba. Ni root word dia. Taba. Taba artinya adalah rojak. Rojak iaitu kembali. Okay. Maksudnya orang yang bertaubat ni dari sudut perbuatan macam mana? Dia kena kembali. Kembali macam mana? Ada dua. Iaitu yang pertama syaratnya kembali kepada Allah. Melakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya taubat. Okay? Kembali kepada Allah Ta'ala. Lakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan Allah larang. Kita tak boleh kata, oh dia dah bertaubat dah ni. Walaupun dia macam tu tapi dia dah taubat. Saya tak nafikanlah dari sudut pandangan ulama. Ya, memang yang mengatakan dia dah bertaubat sekian perkara, Allah terima. Sekian perkara lagi dia tak bertaubat, ya tetap dikira sebagai dosa. Itu tak bincanglah. Yang kita bincang sekarang ni, kalau kita bertaubat, kita buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang. Sebab taubat itu artinya kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada dia. Okay? Buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Syarat yang kedua pula, taubat itu adalah kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Sebab itu orang yang bertaubat, dia kena luangkan masanya untuk kembali kepada ilmu. Kena luangkan masa dia untuk cari ilmu. Pelajari ilmu. Barulah ia dinamakan sebagai taubat. Kita tak boleh bertaubat ni atas semangat. Atas semangat ialah kita salinlah baju kita kan, pakai jubah, pakai kopiah, taubat ni. Pakai jubah, pakai tudung labuh, saya dah kira taubat ni, tak boleh. Okay? Dia mesti kembali itu adalah dengan ilmu. Macam mana nak kembali dengan ilmu ni? Memang kita kena luangkan masa kita untuk pelajari ilmu. Penting benda ni bukan untuk Allah Ta'ala, penting untuk kita. Berapa ramai orang yang kata nak berhijrah, nak berubah, nak bertaubat ni, sampai separuh jalan, patah balik ke keadaan yang asal. Sebab taubatnya itu tidak dipandu dengan ilmu. Okay? Dia
surrender, mudah mengalah dengan ujian-ujian ni sebab dia tak melakukan taubat itu ataupun hijrah itu adalah dengan ilmu. Hanya sekadar semangat. Kalau hanya mengharapkan pada semangat saja, kita tahu iman kita ni yazid wa yanqus. Ada masa dia bertambah dan ada masa dia berkurang. Dia tak berkekalan. Bertambah-tambah tak kurang-kurang. Itu tidak. Itu iman para malaikat dan para rasul ni. Dia sentiasa bertambah dan tak berkurang. Iman kita yazid wa yanqus. Dia bertambah dan dia juga berkurang. Sebab itu kena kembali kepada ilmu. Itu maksud perkataan tubu. Tubu. Okey, lalu Allah kata apa? Bila Nabi Hud kata apa? Kamu beristighfar dan kamu bertaubat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah Taala akan hantarkan kepada kamu hujan rahmah dia. Iaitu midrar, hujan yang lebat. Ini bukan hujan bala ni, tapi adalah hujan rahmah. Sebab kaum Nabi Hud ini adalah bekerja sebagai petani. Orang yang bekerja sebagai petani, bercucuk tanam. Okey? Okay? Maka kamu taubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu iaitu nikmat, tambah lagi nikmat iaitu diberikan hujan yang lebat. Tanaman-tanaman kamu akan jadi lebih subur. Kemudian kata Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Bahkan Allah tambah lagi kekuatan di atas kekuatan kamu yang sedia ada. Allah beri bonus, 2 bonus. Bukan sekadar diberikan nikmat hujan yang turun, bahkan diberikan nikmat iaitu dari sudut kekuatan. Nikmat yang sedia ada. Okey, kita nak bincang sikitlah. Bab taubat ni, dia bukan sekadar kita dapat pengampunan di hari akhirat dengan ganjaran syurga daripada Allah. Tapi adalah daripada dunia lagi kita dah mendapat macam-macam kelebihan. Okay? Daripada dunia lagi kita dah dapat macam-macam kelebihan. Inilah keutamaan orang yang bertaubat. Al-Imam Ibn Daibak, dia karang satu kitab khusus. Namanya kitab Ghayatul Matlub. Kitab amalan penghapus dosa. Dan dia awali mukadimah kitab itu sebelum dibawa hadis-hadis tentang pengampunan ni. Dia bawa tentang ayat-ayat Al-Quran tentang khasiat orang bertaubat. Kalau kita bertaubat, apa yang kita dapat? Salah satunya ayat ini. Iaitu orang yang bertaubat, Allah Ta'ala akan datangkan bantuan dan penolong. Maksudnya kalau kita berada dalam kesulitan, kesusahan dan kepayahan, macam mana kita nak memohon bantuan daripada Allah? Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan bantuan dan Allah akan datangkan penolong. Ini kelebihan dia. Dan di sini menunjukkan kepada kita sifat kasih sayang Allah. Kenapa saya kata kasih sayang Allah? Sebab di atas muka bumi ni Allah bagi kita nikmat. Tapi kita bermaksiat. Allah tak turunkan apa-apa bala pun pada kita. Itu adalah kasih sayang. Kemudian Allah datangkan satu ujian sebagai teguran. Itu adalah kasih sayang. Kan? Allah datangkan ujian. Kita pun tersedar. Lalu kita bertaubat. Bila kita bertaubat, Allah ampuni dosa kita. Itu kasih sayang. Kita bertaubat, Allah ampuni dosa kita. Itu kasih sayang. Lepas kita bertaubat, Allah berikan pengampunan. Allah beri pula pahala. Kasih sayang. Sudahlah Allah beri pahala, Allah tambah lagi bonus. Dia datangkan bantuan, dia datangkan penolong, dia tambah lagi nikmat. Ini semuanya adalah kasih sayang daripada Allah. Adakah Allah Ta'ala berikan apa-apa benda yang tak baik? Tak ada. Orang yang bertaubat, Allah Ta'ala berikan macam-macam semangat, motivasi pada dia. Kamu bertaubat, kamu takkan rugi. Aku ampuni semua dosa kamu. Aku berikan pahala, aku tambahkan lagi nikmat. Dalam ayat lain, yubaddilus sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat, semua dosa yang dia buat, Allah gantikan dosa itu menjadi pahala. Kalau dosa besar, bertaubat jadi pahala besar pula, bertukar pula. Semuanya adalah menunjukkan kepada kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Rugi ke? Tak rugi. Orang bertaubat sekali-kali tidak akan rugi. Ini dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaum dia. Dia tak kata kalau kamu mohon pengampunan, Tuhan akan tetap turunkan bala pada kamu. Itu manusia. Itu manusia. Walaupun diberikan pengampunan, denda tetap denda juga. Kita tetap akan kenakan hukuman sebab kesalahan yang dia buat. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Dia berikan pengampunan, bahkan ditambahkan lagi nikmat. Okey. Wala tatawallau mujrimin.
Dan dipesan kepada mereka itu, janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Di sini ada perintah amar ma'ruf, nahi mungkar. Disuruh kita buat kebaikan dan dia ajarkan kepada kita mencegah daripada melakukan kemungkaran. Dakwah dia macam tu. Dia bukan suruh je, tapi bila cegah tak ada. Hari ni kita boleh tengok ramailah pendakwah di luar sana, dia lebih pada mengajak kebaikan, betul lah tu. Tapi untuk dia cegah tu tak ada. Sebab benda mencegah ni benda orang tak suka. Kita cakap nanti orang tak suka. Kita cakap nanti orang tak suka. Jadi kita buat apa yang orang suka je. Masalah juga. Dia tak boleh. Dia agama ni ajar jelas dah. Kita ajak orang buat kebaikan, dalam masa sama kita juga kena halang orang daripada buat kebaikan. Buat kejahatan. Sebab itulah tanda kasih sayang. Seorang ayah, seorang ibu, ada anak-anak. Adakah semua galakan? Tak. Ada galakan, dalam masa sama ada larangan. Sebab itu adalah sebagai satu daripada simbol kasih sayang dia kepada anak dia. Tak adalah kata, oh tak boleh buat macam ni, mak tak sayang saya, mak tak bagi saya. Tak. Mak tak bagi tu sebab mak sayang. Takkanlah musim hujan-hujan, pergilah mandi sungai tu. Terus. Pergilah mandi sungai. Takkanlah. Sebab kita sayanglah, kita larang. Macam itulah di dalam hal dakwah. Okay? Dia ajarkan kepada kita ni adanya perintah buat kebaikan dan adanya larangan daripada melakukan kemungkaran. Okay? Ni komplit ni agama mengajar kepada kita melalui kisah para nabi ni. Okey, selesai ayat ni, Allah Ta'ala sambung lagi. Okey, sebelum tu kita tengok kalau tak Ibnu Katsir dia kata apa? Dia bawa satu hadis daripada riwayat Abu Daud. Okay, bila Allah Ta'ala kata Nabi Hud ni dia pesan beristighfar dan bertaubat, Allah datangkan bantuan. Allah datangkan hujan lebat. Okay. Dia kata apa? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, man lazimal istighfar. Sesiapa yang sentiasa melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Ta'ala akan jadikan setiap kesedihannya adanya kelapangan. Ini jaminan. Setiap kesedihannya ada kelapangan. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan setiap kesempitannya akan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan kepadanya daripada rezeki yang tidak terduga-duga. Tidak yang disangka. Nampak? Ini adalah keutamaan dan kelebihan istighfar. Apa sahaja yang kita buat, kalau kita rasa sulit dan sebagainya, istighfar. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Tak perlulah cari doa-doa yang fancy-fancy kan. Kadang-kadang ni dia ajar kepada kita, kalau nak doa mustajab ni, kamu kena solat macam ni. Lepas tu baca ayat ni banyak kali. Saya tak nafikan lah. Semua ni amal soleh lah. Tapi, bayangkan kalau orang ni jenis tak solat, suruh buat macam tu. Awak kena bangun tengah malam, solat ni 2 rakaat, baca macam ni. Nak doanya mustajab, baca Yasin 40 kali. Punyalah orang tu fikir panjang. Nak baca ayat tak baca lah. Kan? Jadi kita ajar orang pada agama ni, bila dia dah faham agama ni, lepas tu dia akan beramal dengan lebih nikmat lagi. Okay? Jadi ajar pada mereka ni, iaitu semudah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi melalui teladan para anbiya terdahulu, nak minta pertolongan Allah, bantuan daripada Allah, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Allah Ta'ala pasti akan datangkan bantuan, pertolongan. Dan saya sendiri pun selalu bila ada kesulitan, macam minggu lepas lah. Minggu lepas. Kereta tak boleh start pula. Alamak, saya baru lepas servis ni. Macam mana pula? Kereta baru lagi pakai. Macam mana boleh ni? Rupa-rupanya, masa saya servis tu, dia punya barang yang ditukar barang baru daripada kotak, tapi ada defect. Ada defect. Saya fikir, kalaulah kita tak sedar, kita bawa tiba-tiba berhenti tengah memandu, macam mana? Kereta terbabas ke, accident ke, tak boleh brake ke, kita pun tak tahu kan. Jadi, biar susah sekarang. Tapi kita menyangka baiklah kepada semua yang Allah Ta'ala telah susunkan. Itulah yang agama mengajar kepada kita, sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Okay? Lepas tu, masa berlaku tu, kita rasa, kenapa tak boleh start ni? Panggillah towing, pergi hantar ke Proton. Lalu, masa dia cakap tu, kalau encik tak tukar ni, dia boleh jalan.
Lepas tu dia jalan kan. Kalau kita dah start tu, dia boleh jalan. Tapi kalau tak ni, dia punya tu akan, apalah istilah, dia putus lah, dia akan efek benda lain lah. Yang ini kami tak tanggungjawab, dia kata. Yang ini kami tak tanggungjawab. Sebab yang kami tukar yang ini je. Kalau benda ni defect, kami tak, benda lain rosak, benda tu kena ganti. Bayar. Ni kos dia besar lah. Tapi sebabkan awal hantar, saya rasa lega masa tu. Sebabkan hantar, ini kami tukar. Free je. Sebab ini adalah kesilapan kami, defect daripada barangan kami. Tak nampak? Ini antara yang diajar dalam agama. Jadi, kita ni kena banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala sebab dia mengundang pertolongan daripada Allah. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, apa yang berlaku kepada Nabi Yunus bin Matta'. Nabi Yunus AS terperangkap dalam perut ikan. Dan dia sebut satu doa yang masyhur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada perkataan Nabi Yunus AS ada 3 benda disebut. Pertama, perkataan tauhid. La ilaha illa anta. Kedua, dia sebut tasbih. Subhanaka. Ketiga, dia sebut inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Apa yang berlaku kepada Nabi Yunus bin Matta'? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wa najjainahu minal gham. Allah kata apa? Kami lepaskan Yunus AS daripada kesusahan dan kesempitan. Perkataan inni kuntu minaz zalimin tu, itu salah satu daripada ucapan istighfar. Dia akui kesalahan dia, kesilapan dia. Dia bertaubat kepada Allah. Allah berikan pertolongan. Ini salah satu pengajaran daripada kisah para anbiya. Okey. Baik, sekarang kita tengok ayat yang ke-53. Pada ayat 53 ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa qalu ya Hudu. Kaum Ad pun berkata, wahai Hud. Okay, wahai Hud. Saya mute sini saya mute. Okey. Ayat 53. Qalu ya Hud. Mereka kata, kaum Hud kata kepada Nabi Hud, wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinah. Kamu tidak mendatangkan kepada kami satu pun bayyinah, bukti. Wa ma nahnu bitariki, dan kami sekali-kali tidak akan tinggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan sembahan kami. An kaulik, disebabkan ucapan-ucapan kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai beriman kepada kamu. Okey. Saya tak pasti yang tu. Yang setahu saya lah, tak adalah disebut angka sekian, waktu sekian untuk beristighfar. Wallahualam. Yang tu saya tak pastilah. Itu kena double check lah. Tapi lah, kalaulah kita dengar macam tu, tapi saya tak berani nak komen lah. Kalau setahu saya lah, macam tu selalunya tidak ada asal pun. Selalunya tidak ada asal. Okay? Sebab anjuran agama ni, dia kadang-kadang bersifat mengajak saja, mengajak kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia ajar pada kita istighfar. Taklah disebut buat ni 27 kali. Tapi mungkin ada, saya tak tahu. Yang tu saya tak pasti. Tak berani jawab. Tapi pembacaan saya sebelum-sebelum ni, tak pernah lagi saya jumpa yang menyebutkan kalau nak ni, kena waktu subuh macam ni, kena baca 27 kali. Wallahualam. Itu saya tak ada. Betul. Yang itu dianjurkan, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Disebut, Nabi SAW habis salat, Nabi akan beristighfar. Dan istighfar Nabi adalah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap kali lepas salat. Ya, betul. Lepas tu, bagi dia Nabi SAW anjurkan kepada kita istighfar, iaitu pada pagi dan petang. Melalui sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baca pagi dan juga baca petang. Adalah dengan angka-angka macam tadi 27. Wallah lah, itu saya tak tahulah. Luar daripada pengetahuan saya lah. Kalau ada, dia kena datang lah bukti tu. Mana dalilnya tu. Okey. Jadinya, kaum Nabi Hud kata apa? Wahai Hud, kau ni nak dakwah pada kami, datangkan bukti dulu. Kau tak datangkan bukti daripada Tuhan ni. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami ni tak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan sembahan kami an kaulik, daripada ucapan kau.
wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami ni tidak akan beriman ataupun mempercayai engkau. Okey. Kemudian dia kata apa? Inna qulu. Lalu kata kaum Ad ni kepada Nabi Hud, dan kami mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu. Dia kata, dan kami ni tidak akan mengatakan kecuali engkau ni telah ditimpakan penyakit gila oleh sebahagian daripada Tuhan-Tuhan kami. Ada dua benda dekat sini perbincangan dia. Pertama, iaitu modus operandi orang tak beriman ni, bila kita bawa satu perkara, dia nak tolak hujah kita ni, dia akan kata apa? Awak kena datangkan bukti awak dulu. Macam ni kata macam ni. Contohlah, ada orang ni dituduh sebagai perompak. Awak ni perompak. Orang yang menuduh sepatutnya dia datangkan bukti. Kenapa saya kata awak perompak? Ni bukti dia. Saya ada CCTV, saya ada tu, saya ada awak perompak. Sekarang ni isu dia, dia tuduh orang ni perompak, tapi dia kata apa? Awak nak kata awak bukan perompak, awak kena buktikan awak bukan perompak. Macam mana pula? Itu selalu kan? Contohlah saya kata, Syikin ni pencuri lah. Lepas tu Syikin, saya tak pencuri. Okey, Syikin tu kena buktikan Syikin bukan pencuri. Macam mana nak buktikan? Syikin tak boleh buktikan. Syikin pencuri. Macam tu cara dia. Patutnya, saya yang tuduh dia ni pencuri, saya lah kena datangkan bukti. Dia pencuri, ni bukti dia. Dia pencuri. Faham? Dapat tak? Dia reverse psikologi balik. Kaedah dia tu. Jadi dia tuduh Nabi Musa, Nabi Hud ni gila. Dia kata, Tuhan kami telah jadikan kau gila. Sekarang ni bila dia kata, sekarang kau datangkan bukti wahai Hud. Datangkan bukti yang kau benar. Orang tu pun pening lah. Macam mana nak buat Sedangkan kalau kita meyakini, memang setiap para Nabi ni mesti ada mukjizat dia. Memang nyatalah dengan sifat dia. Apatah lagi dia daripada kalangan mereka yang mereka kenali. Tapi sengaja dia nak tolak. Bahkan dia dah sebut awal-awal tadi. Kami tak akan tinggalkan Tuhan kami dengan ucapan kau. Dan kami tak akan beriman dengan engkau. Ayat tu. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا tu. Kami tak akan tinggalkan Tuhan kami ini dengan ucapan-ucapan kau. Dan kami tak akan yakin dengan apa yang kau sampaikan. Ini perkara yang selalu berlaku lah. Yang kedua, iaitu bila kaum Nabi Hud kata apa? Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dia kata apa? Kami nak cakap yang kau ni memang dah kena apa istilah kita badi dia kata ayat 53 tu 54 tu lebih kurang dia kata kami ni nak kata pada engkau ni dah kena badi daripada sebahagian Tuhan kami. Sebab itu engkau gila. Itu ayat dia. Dia nak kata apa? Power Tuhan dia yang menyebabkan Nabi Hud ni kata-kata macam ni. Sebab dia kata Nabi Hud ni telah ditimpa penyakit gila daripada badi Tuhan-Tuhan dia. Tapi Tuhan yang disebut tu adalah ba'du alihatina. Ni baru sebahagian Tuhan kami ni. Bukan semuanya. Kenapa saya terputus? Ya. Ada masalah pula Sekejap. Ada PMP Sekejap Itu PMP apa dia maksudnya? PMP apa? Dunia password? Muruk kecil. PMP Subang 3501. PMP, jangan minta maaf. 501. Okey. Jadinya dekat sini kita boleh nampak lah. Yang mana pada ayat yang ke-54 tu, iaitu mereka kata, sekarang ni wahai Hud, kamu, kenapa jadi macam ni Aduh. Tak, saya punya PMP Subang 3501. Ada ni ke? Sampai tak boleh masuk. Huruf kecil.
Ya, macam ni. PMP Subang 3501. Okey, baik-baik. Boleh dah. Okey. Okey, baik. Okey, jadi ayat 54 tu, mereka mengatakan sekarang ni Nabi Hud alaihissalam jadi macam ni sebab, apa istilah kita, badi lah. Badi kan? Maksudnya, awak ni dah kena sumpahan dengan Tuhan-Tuhan kami. Awak ni dah kena sumpahan dengan Tuhan-Tuhan kami. Sebab itu awak jadi gila. Ini ucapan lah yang selalu disebutkan oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud. Dan ucapan ni berlaku dah dalam masyarakat kita. Okay? Jangan pergi kat pokok tu. Kamu jangan tebang pokok tu, jangan usik. Nanti kamu kena badi, kena sumpahan pokok tu. Kepercayaan-kepercayaan ni adalah khurafat. Okay? Kepercayaan macam ni. Okey, lalu kata Nabi Hud apa? Qala, Nabi Hud pun jawab, inni ushhidullah. Kata Nabi Hud alaihissalam, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Wa ashhadu anni bari'um. Dan aku bersaksi, dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahawa aku ini melepas diri mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu sekutukan. Ini nak tunjukkan iktiqad Nabi Hud alaihissalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang mukmin ni dia tak perlu bimbang. Semisal lah, ni contoh ni saya rasa mungkin ada orang tak setujulah. Tapi saya sendiri, kalau saya masuk hutan ke apa ke, kita jumpa orang asli kan. Orang katalah masuk ni kita kena minta izin lah. Kita ada adab dia. Saya tetap berpegang yang pemilik hutan ni bukan sesiapa, Allah saja. Saya minta pada dia je. Apa-apa yang terkena saya mudarat ke manfaat, Allah saja. Sampai ada orang kata, Ustaz jangan sombong sangat. Saya tak sombong. Saya minta pada pemilik dia sendiri. Dia kata, dekat sini dia ada penjaga dia, ada khadam dia. Tak kisahlah, saya minta pada Allah je. Dan Alhamdulillah, keluar masuk ni, Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. Demam pun tak ada, apa pun tak ada. Alhamdulillah. Itu rezeki saya lah. Tapi saya memang berpegang. Tak ada apa-apa yang boleh manfaatkan saya, mudaratkan saya, melainkan Allah saja. Okay? Tuan-tuan masuk hutan ke, tuan-tuan pergi mana ke, Allah saja. Sebab dialah pemilik. Dan ini yang diajarkan kepada kita. Dan itulah i'tiqad orang mukmin. Okay? Jadi sebab itu bila Nabi Hud ni, bila kaum dia kata macam tu, ni dah kena sumpahan Tuhan-Tuhan kami ni. Ushhidullah. Aku bersaksi Allah, Tuhanku Allah, washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dan saksikanlah oleh kamu, aku lepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Aku hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut, kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ada sebut satu hadis kursi, iaitu Allah kata apa? Qasamtus salat li wa li abdi. Aku telah bahagikan solat itu antara aku, baini wa baina abdi, antara aku dan juga hamba-Ku. Walinisfuha li walinisfuha li abdi. Sebahagian solat itu untuk aku dan sebahagian solat itu untuk hamba-Ku. Maksudnya apa? Bila Allah kata solat ni dibahagikan kepada dua, ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk hamba Allah, itu berarti waktu kita solat, kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita cakap, Allah akan jawab. Apa yang kita cakap, Allah akan jawab. Bukan kita bermonolog. Itu hadis tu. Kemudian yang saya paling menarik sekali, dalam hadis tu, Allah Ta'ala kata apa? Wa idza qala al-'abd, apabila hamba-Ku membaca, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau wahai Allah kami memperhambakan diri, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Allah Ta'ala akan jawab, hadza li apa? Hadza li wa li 'abdi. Ini untuk aku dan ini untuk hamba-Ku. Fawalli alayya 'abdi. Dan sekarang hamba-Ku serahkan semua urusannya kepada aku. Dia adalah ada sepanjang sikit dia sebutlah. Nak ceritanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita kata wahai Allah, Engkaulah tempat kami perhambakan diri dan Engkaulah tempat kami memohon pertolongan, disebutkan itu sebagai ikrar kita kepada Allah. Kita dah janji dengan Allah, Engkaulah tempat kami perhambakan diri dan kami minta pertolongan. Tak ada sekutu yang lain. Kami tak akan minta tolong orang lain dan kami tak akan sembah orang lain. Dan Allah Ta'ala sebut, waktu ni kamu minta apa sahaja yang kamu nak, aku ingin tunaikan. Kita boleh baca dalam hadis tu. Hadis tu dia sangat menarik. Berbincang berkaitan tentang
tawaran daripada Allah setelah kita letakkan i'tiqad bulat berhamba diri pada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Samalah dalam hal yang kita rasa bimbang, gusar dalam kehidupan ni kan. Saya nak masuk hutan bimbang, naik kapal terbang bimbang, duduk atas kapal laut bimbang. Macam mana saya nak minta ni? Jadi, bulatkan i'tiqad kita, bantuan kepada Allah. Percayalah, bila kita letak i'tiqad macam tu, Allah Ta'ala akan tawarkan, minta apa saja yang kamu nak, aku akan tunaikan. Jadi, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni, kita tengok pada ayat yang ke-55. Okey, pada ayat yang ke-55 ni, dia sebut apa? Min dunihim. Daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakiduni jami'a. Dan kamu semua jalankanlah tipu daya kamu. Ini satu cabaran Nabi Hud kepada kaum dia. Yang ni saya sebutkan tadi. Salah satu bukti mukjizat mukjizat Nabi Hud kepada kaum Ad ini, Nabi Hud dia bersendirian. Dan kaumnya adalah bangsa yang kuat, gagah perkasa. Jadi dia berhadapan seorang-seorang, dia kata apa? Sekarang ni saya hanya beriman kepada Allah dan saya berlepas dengan kesyirikan yang kamu buat. Okey, sekarang ni fakiduni jami'a. Kamu semua ni buat apa pada aku? Buat, silakan. Kalau kita nak bergaduh, nak gocoh semua sini bergaduh. Macam itulah. Dia apa? Dia kita kata bukan ugut macam Nabi Hud ni kata apa? Kalau betul kamu benar, mari semua datang. Semua datang. Itu cabaran dia kepada kaum dia. Dia mencabar kaum dia. Semuanya datang. Bukan seorang-seorang, semua. Sebab itu disebut jami'a. Fakiduni jami'a. Okay, sekarang jalankanlah apa yang kamu nak buat. Semuanya sekarang. Thumma la tunzirun. Dan jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh lagi. Di sini kita kata apa? Berani kerana benar. Kalau betul lah Tuhan kamu tu boleh apakan saya. Kalau betul lah Tuhan tu datangkan azab kepada saya, okey, jangan tangguh, sekarang buat. Sekarang. Kalau betul lah kamu ni kuat, okey, sekarang buatlah apa-apa pada saya. Dan kita tengok tidak ada satu pun yang diapa-apakan kepada Nabi Hud alaihi salam. Okey. Kat sini, selain nak menunjukkan kepada kita Nabi Hud ni dia berani kerana benar, dalam masa yang sama di ayat 55 ni nak tunjukkan kepada kita, iaitu Nabi Hud dia membalas seperti mana yang dilakukan oleh kaumnya. Macam mana kaum dia buat kepada dia, macam itulah dia balas. Kita ni tak jadi lurus. Kita ni jadi lurus. Orang kita ni, kalau baik tu sampai dipijak. Orang dah buat macam-macam, tak apalah saya maafkan. Orang dah pijak awak ni. Dia ingat baik tu biar sampai dipijak. Dia merelakan untuk dizalimi. Itu salah. Itu salah. Agama tak mengajar macam itu. Kita ada maruah kita dan pertahankan maruah kita. Jangan sampai orang memijak-mijak kita. Jadi sebab itu Nabi Hud ni, adakah salah dia cakap macam ni? Tak. Sebab dia membalas. Macam itulah baginda Nabi SAW. Kenapa Nabi berperang? Sebab Nabi diperangi lebih awal. Jadi Nabi membalas tu adalah seperti mana yang mereka buat pada baginda Nabi SAW. Bukan dibiarkan kan. Kalau kita tengok drama-drama Melayu ni, sampai kita sakit hati tengok. Biar je lah, saya maafkanlah, dia dah macam tu, biar Allah hukum dia. Hukum Allah tu ya tuan-tuan, tapi jangan sampai kita dimalukan, dipijak maruah kita, ataupun kita meredai orang menzalimi diri kita. Ini tak diajarkan oleh agama. Jangan ada salah faham. Sebab itu, Hud ni, bila dicabar macam tu, dia cabar balik. Kalau betul kamu betul, okey. Sekarang semuanya buat apa-apa pada saya. Jalankanlah apa yang kamu nak buat. Dan jangan bertangguh. La tunziru. Jangan tangguh. Sekarang juga kamu buat. Dan ayat 56 tu kata Nabi Hud, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Disebut sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Aku bertawakal kepada Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Aku serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita tengok siapa yang benar. Tuhan siapa yang boleh memberi manfaat. Dan Tuhan siapa yang boleh memberikan mudarat. Okey. Pada ayat ma min dabbah sampailah perkataan siratul mustaqim tu. Cuba kita tonton tengok. Ma min dabbah. Tidak ada sesuatu yang melata. Maksudnya manusia ataupun haiwan. Illa huwa. Melainkan dia iaitu Allah. Akhidun binasiyatiha. Melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Apa maksud dekat situ?
Apa maksud dekat situ? Nabi Hud kata, aku tawakal pada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Lalu dia pun kata, tidak ada yang melata atas muka bumi ni, manusia ke, haiwan ke, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Tiba-tiba dia kata macam tu. Kenapa? Apa maksud yang nak disampaikan di situ? Macam mana? Okey, baik. Hampir dah tu. Okey, dia nak bagi tahu sebenarnya kepada kaum dia, semua yang ada atas muka bumi ni, semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan dia nak bagi tahu, dekat sini satu lagi terperincinya, Allah ni dia bersifat dengan sifat rahmah. Allah ni dengan sifat rahmah. Sebab apa? Setiap makhluk dapat bahagian masing-masing. Dari sudut rezeki dia, dari sudut nikmat dia, dari sudut kehidupan dia, semua dapat. Sebab Allah Ta'ala bukan sekadar berkuasa memegang ubun-ubun makhluk dia, tapi dia juga memberikan segalanya kepada keperluan makhluk. Semua dapat. Bukan sekadar manusia, tapi termasuklah dabbah. Maksudnya haiwan-haiwan yang melata yang lain pun, semuanya duduk di bawah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak bagi tahu, Allah ni berkuasa, dalam masa sama Allah juga adalah Tuhan yang pengasih. Dua benda yang disebutkan pada ayat ni. Okey? Nak bagi tahu, punyalah Allah Ta'ala ni berkuasa dan Allah ni Maha Pengasih. Maksudnya apa? Dalam waktu genting dia berhadapan dengan kaum dia tetap nak sampaikan dakwah. Bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tetap memiliki sifat kebaikan dan juga adalah Tuhan yang tetap kasih kepada hamba-hamba dia. Okey. Saya nak bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi ada sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis pertama daripada riwayat Imam Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Ja'alallahu rahmah. Allah telah jadikan rahmah itu. Rahmah ni apa tuan-tuan? Rahmah. Rahmah ni adalah kasih sayang lah. Belas kasih daripada Allah. Kata Allah Ta'ala, Allah telah jadikan belas kasihan dia mi'ah juz'in. Ada 100 bahagian. Sifat rahmat Allah ni belas kasihan ni 100. Allah sebut ni adalah sebagai mudah kefahaman kita lah. Nabi nak sebut ni sebagai mudah kefahaman. Nak cakap belas kasih Allah ni luas, sangat luas. Luas dia macam mana kita tak boleh bayang. Jadi dia kata ada 100. Kemudian kata Nabi, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. 99% rahmat Allah ni Allah hold dulu. Allah reserve, simpan dekat mana? Hari akhirat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah hanya turunkan ada satu saja rahmah dekat dunia ni. Maksudnya apa? 1% sifat rahmat Allah, Allah turun dekat dunia. 99% Allah reserve untuk hari akhirat. Yang inilah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ni kita kata Allah lah yang maha pemurah. Kenapa pemurah? Kamu salat ke, kamu tak salat ke, beriman ke, tak beriman ke, kamu taat ke, tak taat, semua orang dapat hak masing-masing. Semuanya Allah Ta'ala tolong dan semuanya Allah beri nikmat. Betul kan? Itu sifat Rahman. Dan Allah nak kata, itulah hanya satu je sifat rahmat aku yang aku turun dekat dunia. Yang kamu kongsi dengan bilion manusia. Manusia ke, haiwan, inilah perkongsian. Hanya satu sifat rahmat Allah. Macam mana seorang anak sayang pada ibu dia. Macam mana ibu bapa sayang pada anak-anak dia. Itu adalah perkongsian daripada satu sifat rahmah, kasih sayang daripada Allah. Sampailah Nabi kata apa? Fa min dzalika juz'u tataraham al-khalaiq. Dan daripada satu bahagian itu dikongsilah berkasih sayang. Sehinggalah manusia, seluruh manusia berkasih sayang dengan satu sifat rahmah tu, hatta tarfa'ad dabbah. Sehinggalah diangkat kaki haiwan hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Haiwan pun ada sifat kasih sayang. Kalau dia berjalan, dia takut memijak-mijak anak dia. Haiwan kan tak ada akal. Allah kata haiwan pun kalau dia berjalan di atas anak dia, dia akan angkat kaki dia. Sebab dia takut terpijak anak dia, cederakan anak. Sebab itu adalah sebahagian daripada sifat rahmat Allah yang satu tu turun dekat dunia, kongsi ramai-ramai. 99% Allah reserve di hari akhirat. Dan itu namanya Ar-Rahim.
Rahim. Dan dia khusus untuk orang mukmin. Betul hadis yang sama, kalau dalam riwayat Al-Imam Bukhari dia kata apa? Kalaulah orang kafir tahu betapa rahmahnya Allah ni, dia kata apa? Ya'lamul kafir bi kulli alladhi indallahi minar rahmah la yab'ath minal jannah. Pasti orang kafir sekali-kali tidak akan putus asa daripada rahmat Allah untuk masuk syurga. Takkan putus asa. Sebab Allah hanya turun 1% dekat dunia, kita tengok orang punya kasih sayang ekstrim kan. Sayang sungguh. Ada yang sayang sampai jadi pemaaf. Tak kisahlah buat apa, saya maafkan awak. Ada. Ni sifat Rasul lah. Ra'ufur Rahim. Orang Taif buat macam-macam pada Nabi, Nabi tetap maafkan. Tak nak dia membalas perkara-perkara tersebut. Bayangkan, ini adalah satu sifat kasih yang Allah hanya turun 1%. 99% Allah turun di hari akhirat. Yang ini yang Nabi Hud nak sampaikan kepada kaum dia ni. Tuhan aku bukan sekadar berkuasa dekat dunia ni. Dia boleh buat apa sahaja sebab dia memegang ubun-ubun makhluk ni. Bahkan dialah Tuhan yang sangat pemurah. Semua orang dapat hak masing-masing, rezeki masing-masing dan nikmat masing-masing. Okay? Inna Rabbi ala siratim mustaqim, dia kata. Sebab apa? Sebab Tuhan aku itu berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya siapa yang benar? Tuhan aku benar daripada Tuhan kamu wahai kaum Ad. Itu antaralah dakwah daripada Nabi Hud AS. Okey, kita dah bincang dah ada lebih kurang 6 ayat tentang Nabi Hud ni kepada kaum Ad. Kesimpulan yang tuan-tuan boleh nampak sepanjang dia dakwah ni iaitu Nabi Hud daripada mula dia dakwah sampailah ayat 56 ni, perasan tak? Kaedah dakwah dia adalah dengan kasih sayang. Walaupun dah diprovok dah, walaupun dah dimacam-macam katakan kepada dia, dia tetap sebut dengan sifat kasih sayang. Walaupun dia cabar tadi, okeylah kalau sekarang ni kamu nak pukul lah. Kalau kamu nak turun bala, turunlah. Tapi ayat lepas tu dia tetap sebut Allah ni Tuhan yang maha berkuasa dan Allah Ta'ala ni Tuhan maha penyayang. Dia sentiasa melazimi kasih sayang itu kepada kaum dia. Ini adalah kaedah dakwah yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud AS. Oleh Nabi Hud AS. Okey, baik. Kita ada masa ke? Sikit lagi. Okey. Kemudian pada ayat 57, ini ringkas ya. Ayat 57 ni Allah kata apa? Fa in tawallau. Kata Nabi Hud, kalaulah kamu berpaling, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah kepada aku untuk aku sampaikan kepada kamu. Maksudnya tugas aku sebagai Nabi selesai dah. Sebab aku telah menyampaikan amanah Allah yang ditugaskan kepada aku kepada kamu semua. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Dan Tuhan aku akan gantikan kamu dengan kaum yang lain selain daripada kamu. Maksudnya kamu percayalah satu masa nanti Tuhan akan turunkan azab kepada kamu, kamu semua binasa dan akan digantikan dengan generasi kaum yang lain. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dan kata Nabi Hud AS, sesungguhnya Tuhan aku itu adalah Tuhan yang memelihara segala perkara. Apa yang Allah Ta'ala pelihara dekat sini? Kata Ibnu Kathir, yang Allah pelihara dekat sini adalah melalui tindakan dan ucapan mereka. Setiap ucapan mereka, setiap tindakan mereka, semuanya akan dinilai oleh Allah dan akan diberikan sama ada ganjaran ataupun azab di hari akhirat. Itu perkataan Hafiz lah. Maksudnya Allah tak sekali-kali takkan cuai. Semua kebaikan yang kamu buat ataupun keburukan yang kamu buat, semuanya akan dibalas setimpal di hari akhirat. Okay. Lalu barulah masuk ayat 58. Walamma jaa amruna. Dan sesungguhnya tak kala azab kami telah pun sampai. Azab kepada kaum Ad ni apa tuan-tuan? Okey. Baik. Azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad ini adalah angin sejuk. Angin sejuk. Setelah didatangkan panas sampai mereka ni kekeringan, sangat panas, dia pun tak selesa. Di dalam surah Al-Ahqaf, nanti kita jumpa minggu depan, kita bincang satu-satu. Mereka nampak ada awan. Awan melintas di atas kampung mereka.
Dan dia kata apa? Itulah awan yang akan turunkan hujan, yang akan berikan kelegaan pada kita ni. Tetapi Allah Ta'ala kata tak, itu adalah awan yang membawa azab. Nabi SAW, bila turun surah Al-Ahqaf ni pada Nabi SAW ni kata Aisyah, setiap kali Nabi nampak awan mendung, Nabi ni akan mundar-mandir. Aisyah kata Nabi ni mundar-mandir dan muka dia pucat. Dia rasa bimbang, khawatir. Bila ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa bimbang ni? Nabi kata apa? Awan ni kita tak tahu dia adalah sama ada hujan yang turun tu adalah bala ataupun yang turun tu adalah nikmat. Sebab Allah Ta'ala pernah sebut di dalam Quran tentang kaum nampak macam awal rahmah, tapi rupa-rupanya yang turun adalah bala. Nabi sendiri rasa bimbang. Kita tengok hujannya dah happy. Tengok hujan dah rasa seronok. Tak tentu lagi benda tu adalah. Jadi kaum Ad ini Allah timpakan mereka itu dengan angin. Walaupun mereka tu kuat, gagah perkasa, tapi datangnya satu angin ni telah menerbangkan mereka selama 8 hari 7 malam. Ini disebutlah, nanti kita akan bincang pada surah Al-A'raf tak silap. Nanti kita akan semak. Surah Al-A'raf. Pada surah Al-A'raf Allah Ta'ala ada cerita. Surah Al-Haqqah pun ada cerita tentang kaum Ad ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, kita berhentilah pada ayat yang ke-57 ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga Allah Ta'ala perkukuhkan lagi iman kita dan kita dapatlah pengajaran daripada kisah para anbiya, daripada kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Hud, iaitu bukan sekadar kita tahu cerita mereka, tapi kita tahu juga kaedah-kaedah dakwah yang dilakukan oleh mereka. Dan satu pengajaran yang paling besar, jangan sekali-kali kita menolak para rasul ni. Apa yang diajar oleh para rasul ni jangan tolak. Sebab nanti tuan-tuan akan jumpa satu ayat nanti, menolak para rasul ni bererti menolak keseluruhan para rasul. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okay? Saya beriman dengan rasul ni saya tak beriman. Dia tak boleh. Menolak satu rasul bererti menolak keseluruhan para rasul. Berimanlah kepada para rasul ni sebab menolak mereka ini, maka Allah Ta'ala datangkan contoh-contoh daripada umat terdahulu, mereka ditimpakan azab dan musibah di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.